bersyukur dan benar-benar bersyukur. Kita mohon kepada Allah SWT untuk kita menjadi hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Nabi SAW, antara doanya Nabi tidak pernah lepas untuk dibacakan adalah memohon bantuan untuk bersyukur kepada Allah, untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebab syukur ni sangat dekat dengan seorang hamba yang nak menjadikan diri ini sebagai hamba yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Sangat dekat syukur sepatutnya. Dan lawan kebersyukur itu kufur. Jadi tiada lain daripadanya. Tak ada lain daripadanya. Jadi hari-hari kita berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur dengan bantuan Allah SWT. Tanpa dengan bantuan Allah, maka kita tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur. Kerana apa? Syukur ini sifat Allah SWT. Sifat yang maha mensyukuri. Maka Nabi SAW mohon kepada Allah, minta bantuan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Zikrika wa syukrika. Yang mana syukur itu datang dari hati yang ingat kepada Allah. Hati yang ingat kepada Allah. Baik. Jadi antara perkara yang kita mesti kena lakukan setiap hari, setiap masa dan ketika adalah kita berharap kepada Allah. Dan kita nak memastikan segala perlakuan yang kita lakukan seharian itu hanyalah semata-mata untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sidang Jumaah yang muliakan Allah SWT, antara perkara yang mesti kita peralusi bagaimana nak menjiwai segala apa yang telah disuruh oleh Allah, nak menjiwai apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu, masya-Allah. Hendaklah kita mendalami kalam Allah, yakni Al-Quran. Kita mendalami dengan bagaimana nak melihat Al-Quran dan kehidupan. Maka menyambung perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini, alhamdulillah, dengan kerjasama surah An-Nur. Masya Allah, Allah izinkan kita setiap petang Ahad ini tu ada sesi kita bersama-sama. Waktu kita tea time kita adalah dengan kita mengisi makanan rohani. Makanan rohani ini kalau kita lihat air ni, kita minum kerap air cepat sebab dia cepat haus. Kita ni antara perkara yang kerap kita buat adalah minum air. Makan tu kita boleh kira. Air tu malah ada kiraan tertentu kan. Kena beberapa liter. Kalau air pun menjadi perkara yang kerap kita gunakan dalam hidup kita. Air. Kejap-kejap kita minum. Kejap-kejap kita minum. Dan kita takkan boleh bertahan lama tanpa air. Maka kalau kita bagi tamsil. Kenapa kita kejap-kejap kena majlis ilmu, kejap-kejap kena mendengar majlis ilmu? Kerana ianya makanan, kalau tadi air itu untuk biologi, jasadi dan darah. Darah itu perlukan air. Air, kurang minum air jadi darah akan drop. Sebab tu masuk air tu. Dia tengok darah ada pekat masuk air, nak bagi circulation balik cantik. Maka makanan bagi roh ataupun nafas itu adalah ilmu. Jadi kalaulah air pun kita kerap untuk kita minum, maka sudah pasti ilmu sepatutnya lebih kerap untuk kita dengari. Kejap-kejap kita nak dengar majlis ilmu. Kejap-kejap kita nak dengar majlis ilmu. Dengar ilmu dan amalkan. Bagaimana jasad yang gersang, sakit, air tak masuk dalam badan, ya Allah, kering bibir ni, habis kulit, habis semua air, tak ada. Malah boleh menyebabkan kematian. Maka bila kita tidak ambil makanan rohani kita, ilmu, maka boleh menyebabkan hati mati, gelap, keras hati. Sebab tu kita melazimi setiap masa dengan majlis ilmu. Kerana ingat dia makanan rohani kita. Baik, pada petang yang berbahagia ini kita nak mendalami tentang bagaimana Al-Quran membahaskan tentang rezeki. Allah SWT membahaskan tentang rezeki.
Bagaimana rezeki ini difahami dalam konsep yang hak, yang benar. Bagaimana kita nak membezakan fahaman yang batil tentang rezeki. Baik, yang pertama, kebatilan dalam kita memandang rezeki ini, kita banyak kaitkan dengan orang. Itu kebatilan yang pertama. Antaranya, kita kaitkan dengan, biasa kita dengar, rezeki itu letak pada isteri. Punca rezeki kita, isteri kita. Ini bagi suami. Ramai ada yang guna statement itu, jaga hati isteri, murah rezeki. Jaga isteri, melimpah-limpah rezeki. Arti kata lain, banyaklah dikaitkan dengan orang lah. Tapi yang banyak kita dengar itu adalah makhluk. Sebut rezeki tentang makhluk. Dikaitkan lapang sempitnya rezeki ini sebab makhluk. Makhluk memberi kesan kepada rezeki. Nah, ini yang kita nak perdalami pada petang yang berbahagia ini. Bagaimana hak yang kita perlu ketahui. Sebab itu sampai mempertuhankan isteri, ya. Sampai kita mempertuhankan usaha memberi kesan pada rezeki. Isteri memberi kesan pada rezeki. Anak, pendek cerita makhluk lah. Sebab itu kita susah dalam kita nak mendepani soal rezeki ini. Maka apa Al-Quran kata? Pertama, tiada sabit pada manusia sifat melapangkan dan menyempitkan rezeki. Tak ada sabit. Maka tidak boleh dikaitkan lapang dan sempit rezeki kerana makhluk. Tak boleh. Malah kalau kita sebut juga istighfar. Kerana dia bercanggahan dan bersalahan dengan kebenaran. Al-Quran tidak kata begitu. Manusia suka kaitkan dengan apa yang disangkakan. Manusia suka kaitkan dengan apa yang disangkakan. Itulah dia. Dia sebab dia nampak. Tengok aku jaga sikit. Aku rezeki aku murah. Malah rezeki pula bukan dikaitkan dengan rezeki pun, dikaitkan dengan duit. Dikaitkan dengan duit. Jadi lapang dan sempit tidak boleh disabitkan, tidak boleh dikaitkan dengan makhluk. Sebab apa? Sebab Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikendakinya. Dan ia juga menyempitkannya. Dan mereka yang ingkar bergembira dengan kehidupan dunia. Sedang kehidupan dunia itu tidak lain. Hanyalah kesenangan kecil yang tidak kekal berbanding kesenangan akhirat. Ini dalil yang pertama. Kebenaran yang pertama. Allah yang mengayakan atau melapangkan rezeki. Allahu yabsutu rizqa. Yabsitu. Allah yang memewahkan, melapangkan rezeki. Dan wa yaqdiru dan Allah juga yang menyempitkan. Dan orang yang ingkar ni dia akan seronok dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya. Maksudnya seronok dengan dunia ni bukan tak boleh seronok kat dunia. Walhal orang beriman seronok kat dunia bukan sebab dunia. Orang beriman seronok dekat dunia kerana pahala, kerana agama, kerana Allah, bukan kerana dunia. Maka ayat ini mengatakan wa farihu bil hayatid dunya. Orang yang ingkar ni dia akan gembira dengan dunia. Walaupun tak ada pahala, walaupun tak ada kena mengena dengan Allah, dia nak gembira. Sedangkan orang beriman tidak boleh gembira perkara yang Allah tidak suka. Tidak boleh. Kalau kita gembira dengan perkara yang Allah tidak suka, maka terganggu iman kita. Hati-hati. Benci apa yang Allah benci, suka apa yang Allah suka. Tinggalkan apa yang Allah murka, lakukan apa yang Allah suka. Buat sampai Allah suka, jangan sampai Allah murka. InsyaAllah. Ini hati-hati. Itu yang pertama. Dan kata Allah lagi dalam surah Sabah ayat 36. Biasa ayat tadi, contoh suka yang apa Allah suka ni, kita lalu dengar dalam motivasi dia kata apa? Buat apa yang Allah suka, Allah bagi apa yang kita suka. Tak habis cerita lagi. Buat apa yang Allah suka tu,
tinggalkan apa yang Allah murka. Kadang-kadang kita buat apa Allah suka, tapi bersama buat apa yang Allah murka. Apa dia? Duk seronok dengan dunia. Allah tak suka kita seronok dengan dunia. Allah kata, seronoklah dengan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu. Baik. Dan surah As-Saba ayat 36, dalil yang seterusnya Allah kata apa? Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aksarun nasi la ya'lamun. Tak nampak. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yaqdir walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan dia juga yang menyempitkan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Ramai manusia, kebanyakan, ni kata Allah, walakin aktsaru la ya'lamun. Banyak yang tak tahu bahawa Allah yang lapangkan, Allah yang sempitkan. Sampai kita lupakan Allah dalam kita usaha mencari rezeki. Ramai yang tak tahu. Allah kata ramai yang tak tahu. Allah yang kata, bukan kita kata. Surah Saba ayat 36. Kul inna rabbi yabsutu rizqa. Allah yang memewahkan, melapangkan rezeki. Clear? Clear. Jadi terkaitan dengan manusia? Tidak. Jadi, memperhalusi kenyataan mengatakan statement jaga hati isteri untuk lapang rezeki perlu diperhalusi. Sebab dia ada berbau nafsu. Sebab dia nak mengutamakan makhluk, bukan mengutamakan Khalik. Menjaga hati isteri supaya murah rezeki. Ini kalam batil. Kalam batil. Kerana hakikatnya bukan hati yang nak dijaga, tetapi hakikatnya perasaan. Baik, sebenarnya bukan jaga hati, tapi kebanyakan jaga perasaan. Jaga perasaan, jadi jaga nafsu. Yang bercakap tu pula, sidang penonton, sidang jemaah yang Allah Ta'ala, seorang je pun isteri dia pun. Dia tak ada arah kan, dia seorang je. Jadi, dialah satu-satunya isteri yang suami dia ada. Maka mulalah perasan pun datang menyangka lapar rezeki sebab setia dengan isteri yang ada. Sebab setia dengan rezeki yang ada. Sebab saya cerita ni terbaru ni adalah dia buat. Ni orang ala lawak lah. Walaupun lawak-lawak ni kan. Tapi dia buat lawak benda yang Allah punya. Dia tanya, Tok, kalau dia beri peluang lah kahwin lagi ni, apa sebenarnya? Ni isteri bagi katanya. Ni dalam rancangan lawak, dia interview. Terbaru saya tertengok lah dia punya klip. Kaplikan dia kan. Dia kata dah, kita kena jaga isteri kita. Isteri kita itulah punca rezeki kita. Cakap, kita jaga dia, maka rezeki kita itu akan melimpah ruah. Jadi dia beranggapan bahawa setia dengan si satu tu rezeki. Rezeki melimpah-limpah. Masya Allah. Malah yang dilihat rezeki itu nampak pada lapang sudut harta. Rumah besar, kereta mewah, projek masuk. Maka ini pun pahaman yang salah. Allah tidak pernah mengatakan rezeki itu dalam bentuk benda semata-mata. Malah rezeki itu bukan soal benda. Rezeki itu adalah kurniaan, perkara yang Allah ridha atasnya. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Ghafir ayat 40. Dalam surah Al-Ghafir ayat 40, rezeki ni, nak kait dengan surah Al-Ghafir ayat 40, tapi merujuk kepada rezeki bukan diukur dengan harta. Tapi rezeki diukur dengan pahala. Yang mana pahala itu merujuk kepada jiwa. Jiwa yang bahagia, itulah yang banyak pahala. Maka jiwa yang bahagia itulah yang sebenarnya menjadi barokah rezeki datang melimpah ruah. Barokah rezeki itu datang bila jiwanya bahagia. Dan jiwa je bahagia kerana banyak pahala. Maka kata Allah SWT surah Ghafir ayat 40,
Man 'amila sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan man dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah yarzuquna fiha bighairi hisab. Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka beroleh rezeki di dalam syurga itu dengan tidak terhitung banyak. Dan rezeki juga dirujuk kepada syurga. Anugerah Allah yang bentuk syurga, ganjaran. Ganjaran syurga itu adalah rezeki. Dan rezeki ini dikaitkan dengan pahala. Pahala. Maka kata Allah dalam surah Ghafir ayat 40, sesiapa yang berbuat jahat, dibalas jahat. Sesiapa yang mengamal soleh, laki perempuan sedang beriman, dia masuk syurga. Itulah rezeki bagi orang beriman, rezeki yang besar. Maka di sini kita jelas. Bila kata merujuk kepada rezeki, maka rezeki ini kita kaitkan dengan anugerah Allah dalam bentuk ganjaran, pahala. Jadi rezeki itu, mencari rezeki bermaksud mencari pahala. Jadi kalau kaitkan dengan punca rezeki adalah pahala. Bukan menjaga manusia, menjaga pahala pada manusia, pada diri kita. Contoh isteri, kalau nak kaitkan dengan isteri tadi, jaga pahala pada isteri kita. Jangan buat anaya dengan isteri kita. Jangan buat khianat dengan isteri kita. Jangan menzalimi isteri kita. Nanti dapat dosa. Bila dapat dosa, datanglah murkanya. Bila buat dosa, sempitlah rezekinya. Jadi, rezeki dikaitkan dengan pahala, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Bismillah. Rezeki dikaitkan dengan pahala. Maka, kita kena clear dalam hal ini. Bila sebut rezeki, cari pahala. Dan bila sebut cari pahala, adalah cari ridhanya. Maka, jiwa yang bahagia, itulah yang sebenarnya konsep rezeki. Ni apa pula tiba ustaz ke hospital pula ni? Ya Allah, fokus dalam pengajian bila masa ke hospital pula. Ada nampak ke? Yang ada pula tukar menyaut bawahnya. Ya Allah. Benda tak tahu jangan kata. Tak tahu jangan kata. Sekarang jadi mengata pula. Duduk majlis ilmu, fokus pada ilmu. Kan fokus tengok apa yang ada belakang. Tengok apa ada ni. Kat mana ni? Dengar. Dan pengajian. Catat segala apa yang disampaikan. Renung dalam-dalam. Niatkan sungguh-sungguh. Adakah hospital ni bubuh kita? Kalau kat syurga tu ala kulihal. Ala kulihal juga. Hospital ni bubuh kita. Allah. Asal sakit dia kat hospital. Baik. Sambung balik. Fokus. Baik. Maka, berbalik pada bahagia tadi. Bahagia itu berteraskan pahala. Bila pahala, barulah datangnya redanya. Ridanya. Jadi pahala itulah yang mengundang ridanya. Jadi kita banyak buat perkara yang mengundang ridha Allah. Iaitu buat banyak pahala. Bukan banyak amal. Banyak amal tapi tak ada pahala. Ilek wang gepuk. Buat banyak pahala. Walaupun satu amal. Tapi ikhlas. Pahala solid dapat. Masya Allah. Jadi, cari rezeki bermaksud cari pahala. Cari ridha Allah.
Cara dia. Sebab itu, kalau kita Ustaz, kalau sakit hati, sempit rezeki ni menyakitkan hati isteri, menyakitkan hati suami, sempit rezeki, sebab apa? Ini cara kupas dia. Kalau nak kata sempit rezeki sebab hati sakit. Kalau hati sakit, sempit rezeki. Sebab apa? Lihat. Sakit hati itu boleh memberi kesan kepada Allah nak bagi rezeki ke tidak. Baik, orang yang ada sakit hati ni hati-hati. Memang rezeki tak masuk. Hati-hati orang yang ada sakit hati. Rezekinya asas ada. Rezekinya basic secara rahmat. Allah bagi asas tu ada sebagai manusia. Tapi konsep rezeki yang melimpah ruah, lapang hati, itu tak ada bagi orang sakit hati. Sakit hati itu boleh juga memberi kesan kepada Allah nak bagi rezeki ke tidak. Konsep rezekinya bertambah-tambah. Kenapa ada kesan? Kerana sakit hati itu adalah kerana hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah kerana adanya dosa. Hati yang sakit itu kerana ada dosa. Ingat. Dosa adalah menjadi asbab terhalangnya rezeki. Dosa menjadi asbab terhalangnya rezeki. Jadi dalam surah Al-Fajr ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya apabila dia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katakan, Tuhanku telah menghinakan daku. Nampak? Jadi sakit hati, bawa kata sakit hati. Sakit hati ni sebab apa? Sebab dalam hati ada dosa hati, ada penyakit hati. Sebab tu suami yang menjaga hati isteri adalah suami yang memastikan dalam hati isterinya itu tiada penyakit hati. Sesiapa yang menjaga hati bermaksud jaga hati daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Yang mendatangkan dosa. Rancak sana, rancak berdosa. Tu suka no guna ayat tu. Sana rancak, sini rancak berdosa. Dia boleh buat dosa itu rasa macam selesa. Kau jangan cek pasal selesa dengan dosa. Rancak-rancak, kadang terpacak nanti kadang. Dah lagi terpacak ke situ. Sana rancak, sini rancak, berdosa. Berdosa itu memang menyebabkan rezeki terhalang. Terhalang. Sebab tu dalam hati ni kalau ada keakuan, ada syirik, ada riya, ada khuf, ada semua mazmumah, semua ada dalam ini, masya-Allah. Masya-Allah. Ada je yang tak kena nanti. Hati-hati. Maka di sini muslimin muslimah rahimahullah ta'ala, memang sebut dosa tu tanpa ada berdosa Allah. Kita nak sebut dosa ia trend. Senang je nak trend. Jadi yang menghalang sempit lapang rezeki dosa lah. Sebab dosa. Isteri sana rancak, isteri sini rancak, suami yang berdosa. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah, selalu saya ulang, dalam surah Sabah ayat 15-16, saya selalu ulang, kita kena jadikan pengajaran. Surah Sabah. So kita baca lagi sekali, cuba tengok. Kita kaji, kita baca lagi surah Sabah, kita jadikan pengajaran. Cuba lihat. Mana surah Sabah ni? Ayat 15, 16 tak silap. 15, 16. Keluar.
Sabah. Oh, ya Allah. Tengok ayat ya 15 16. Baik. Suami nak jaga hati isteri, jaga jangan buat dosa hati. Dosa jaga hati tu, jangan buat dosa hati. Jangan buat dosa hati. Itu jaga hati. Jaga perasaan, jangan ikutkan perasaan. Jaga hati, jangan sampai hati itu sakit. Baik, surah Sabah ayat 15-16. Cuba tengok surah Sabah ayat 15. Apa kata Allah dalam surah Sabah ayat 15? Nak kaitkan dengan rezeki dan dosa. Cuba lihat. Allah bagi segala kemewahan dekat negeri Sabah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu, bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik. Allah dah kata dah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah bagi tahu negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang pengampun. Tapi apa yang berlaku? Maka mereka berpaling. Surah Sabah ayat 16. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim. فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتين ذواتا أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل fa'aradu fa'arsalna alaihim. Maka mereka berpaling ingkar. Ini ingkar mungkar. Ingkar mungkar. Dalam ingkar lalu mereka buat mungkar. Apa yang berlaku? Sailal arimi wa baddalnahum. Maka kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur. Tadi kita dengar tadi surah Sabah ayat 15 tadi. Dua-dua kebun yang subur itu berubah menjadi buah yang pohon yang mana pohon-pohon yang pahit buahnya dan yang jarang berbuah, dan diganti dengan pohon bidara yang berduri. Sedangkan Allah dah kata tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah suruh apa? Makanlah. Makan. Syarat dia washkurlah. Washkurulahu. Bersyukurlah kepadaku. Ini pahala. Bila sarana suruh bersyukur tu pahala. Bila pahala, itu sebenarnya mengundang rezeki yang banyak, limpah ruah rezeki yang banyak. Tapi apabila dia berpaling melakukan dosa, Masya Allah. Asalnya Allah kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Allahu Akbar. Allah boleh pusing balik. Yang asalnya penuh dengan rahmat tadi. Baldatun thayyib. Aman makmur. Allah tak teragak-agak untuk menghantar tentera. Tentera untuk membalas disebabkan
oleh keingkaran mereka. Ini dosa. Jangan suka-suka berdosa. Jangan suka-suka dengan dosa. Jangan kalau tak sanggup menanggung murka dan bala daripada Allah. Yang patut kita lakukan kalau dah tahu kita berdosa, maka mohon ampun kepadanya. Patutnya. Jangan diulang-ulang. Saya berdosa. Tidak cukup dengan cakap begitu. Patutnya berdosa. Astaghfirullah. Kalau rasa diri berdosa, astaghfirullah. Banyakkan istighfar. Kemudian taat kembali kepada Allah. Jadi mana-mana rumah tangga, kalau kaitkan rumah tangga yang bergaduh, bercerai-berai, hancur itu, sebabkan apa? Sebabkan dosa lah. Tak tahulah dosa apa yang mereka buat. Wallahualam lah. Kena cek lah balik, muhasabah lah balik. Kalau tidak, takkan ada kehancuran. Rujuk surah Sabah ayat 17. Zalika jazainahum. Zalika jazainahum bima kafaru. Zalika jazainahum bima kafaru. Wa hal nujazi illal kufar. Illal kafur. Allah. Baca pakai iPad ni tulisan ni tak berapa nak kemas. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasannya sedemikian melainkan kepada orang-orang yang kufur. Dan yang tak mau balik kepada Allah. Satu peringatan demi peringatan. Nak juga jaga makhluk. Nak juga jaga benda. Allah suruh jaga pahala. Allah suruh jaga taat kepada dia. Kita sibuk nak jaga laki kita. Ni laki aku. Aku. Ni isteri aku. Kau suka akulah nak buat macam mana? Aku. Ni anak aku. Kau akulah. Aku. Lalu terpaku. Tergamam. Termanggu. Allah. Terpaku. Allah. Kenapa jadi macam ni? Sebab aku. Patutnya lihat suruhan Allah. Lihat apa yang Allah larang. Lihat apa yang Allah suruh. Bukan sibuk nak jaga perasaan isteri. Buat isteri suka. Kemudian kita pun gembira. Tak cukup dengan itu. Malah hati-hati. Takkan jadinya kehancuran. Ingat, takkan jadi kehancuran. Melainkan dengan kekufuran disebabkan oleh kelalaian. Ustaz, saya tak hancur lagi pun Ustaz. Saya okey je. Ustaz, diorang tu okey je. Adakah kita nak mendoakan kehancuran? Tak. Mereka yang masih ingkar, itu kita doakan supaya Allah ampunkan. Tapi lambat laun dia akan kena. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Jangan ingat kita terlepas walaupun tak kena sekarang. Mungkin kesenangan dunia dia menyebabkan dia tipu. Memang kesenangan dunia boleh menipu dosa. Contoh, pakai skirt tapi dapat banyak duit. Memang banyak duit itu seronok. Menutupkan dosa yang dia pakai tu. Pakai baju ketat, pergi jogging. Elok je. Tergedik-gedik, tergolek-golek, tergedik-gedik. Okey dia. Sebab apa? Dia sihat. Bila dia sihat, dia seronok. Dia tak rasalah berdosa tu. Antara bahayanya manusia ini, bahaya yang paling bahaya, dia tak rasa berdosa. Jangan ingat, bukan hancur tu. Hancur tu ala kulli hal, silap hari bulan, dia sedar balik. Bahaya yang paling bahaya, tak rasa berdosa. Tak rasa nak minta ampun dengan Allah. Tak rasa. Sebab tu antara ciri orang yang Allah sayang, antara ciri yang Allah akan pilih dia untuk dekat dengan Allah, Allah akan palingkan wajah dia itu, yakni Allah akan buatkan dia merenung diri dia. Nampak dosa dia, nampak amalan dia itu compang-camping. Lalu dia berharap kepada Allah, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Dia bukan nampak laki dia, nampak diri dia. Suami pula bukan nampak isteri dia, nampak diri dia. Ya Allah, macam mana ni isteri aku ni, ya Allah. Banyak ni bekal-bekal yang aku tak selesai lagi, ya Allah. Patutnya.
Lepas tu orang cakap, tambah isteri, nambah dosa je. Nambah dosa, nambah isteri ni. Saya cakap balik, laki-laki yang bercakap macam tu, laki yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Allah bagi isteri bukan suruh tambah dosa. Allah bagi isteri suruh didik, dapat banyak pahala. Jadi kalaulah dia nambah isteri, nambah dosa, itu dia punya hal lah. Dia punya masalah lah. Sebab tambah isteri, patut tambah pahala. Tambah anak, tambah pahala. Tapi tidak, nambah dosa. Muslimin muslimat rahimahullah ta'ala. Maka di sini jelas kita melihat Al-Quran. Al-Quran membantu kita untuk membezakan kembali hak dan batil dalam kehidupan. Nampak? Tadi kita bincang balik. Kita buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Apa dah? Okey, penutup. Kita buat kesimpulan. Yang pertama, jangan mudah-mudah untuk menyebut perkara yang bukan dalam pengetahuan dan kefahaman kita. Apatah lagi soal yang berkaitan dengan iman. Rezeki itu iman. Jangan mudah-mudah kaitkan. Kita kata rezeki saja manusia. Walhal rezeki itu Allah, melibatkan Allah. Bila kata melibatkan Allah, dalil tadi kita baca satu-satu. Surah Ar-Ra'd ayat 26, surah Al-Ghafir. Naam. Mabruk, bersungguh. Tambah isteri, tambah anak, itu semua. Masya Allah, tambah pahala. Sepatutnya. Tak ada sebab kita duduk di dunia, melainkan sebab nak menambah pahala. Jadi jangan senang-senang untuk kita kaitkan dengan benda yang batil. Jadi kita kaitkan balik tadi. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Surah As-Saba ayat 36. Allah nyatakan, lapang sempit itu pada Allah. Bukan pada orang, bukan pada usaha, bukan pada isteri, bukan pada benda. Pada Allah. Apa maksud lapang dengan sempit? Itulah hati. Hati yang bagaimana? Hati yang sihat. Hati yang sihat. Bukan hati yang sakit. Ada kaitan tak hati sakit dengan rezeki? Ada. Apa dia? Hati yang penuh dengan dosa hati. Penyakit hati. Bila penyakit hati bersarang dalam hati, maka mengundang murka Allah. Maka rezeki terhalang. Sempit. Rasa banyak perkara yang akan mengundang kerosakan. Maka datang kehancuran, keburukan, kehancuran, kesakitan. Itu disebabkan ingkar dan mungkar kita. Kita boleh rujuk balik cerita tentang negeri Sabak. Bagaimana asalnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Boleh berubah menjadi suasana yang begitu menyakitkan. Subhanallah. Jadi memang hati yang sakit itu akan memberi kesan kepada rezeki. Kerana rezeki hanya duduk pada hati yang sihat. Sebab tu jangan terkejut, akhirnya ujung-ujung mengundang kecewa. Ada suami bergaduh dengan suami, tak habis-habis. Ada anak bergaduh dengan anak. Ada semua orang nak bergaduh, tak puas hati. Tak boleh. Hati tu sakit. Ya, percik rezeki. Membiarkan hati dengan dosa. Jangan suka-suka nak rancak sana, merancak sini. Berdosa. Tidak boleh. Jangan suka-suka nak sebut dosa. Kerana dosa memang menyebabkan kita merana di dunia dan di akhirat sana. Hati-hati. Jadi kerja kita apa dia? Rasa berdosa. Rasa berdosa. Itulah penyebab pintu rezeki terbuka. Sebab tu antara istighfar, Nabi kata, istighfar itu pembuka pintu rezeki. Pembuka pintu rezeki. Sebab apa? Sebab bila rasa berdosa, maka kita nak kembali kepadanya. Maka terbukalah pintu rezekinya. Masya Allah. Macam mana 4 kali jadi madu gagal, macam mana tu Ustaz katanya tambah isi tambah rezeki. Mana niat tak betul lah. Niat tak betul. Niat tak betul, faham tak betul, lihat tak betul, semua tak betul. Sebab tu tak dapat yang betul.
Sebab tu tak dapat yang betul. Lalu jadi minta maaf. Jadi biul. Awal tak jadi pun, nak buat Ustaz tak jadi. Mana boleh beramal dia berkesannya merosakkan? Mana boleh? Tak betul. Niat tak betul. Pandangan tak betul. Ada mengaku tak betul. Mengaku bersalah dan bersetu lebih baik. Sebab tu tidak jadi begitu. Banyak faktor yang kita boleh kaji. Antaranya tadi, nak tambah rezeki. Tapi hati masih ada syirik. Ada keakuan. Ada kebendaan. Masya Allah. Ini bukan masanya lagi untuk kita melihat luaran. Tapi mula merenung dalaman. Kalau luaran banyak terjadi kesilapan, kembali. Tengok ada something wrong. Sebab ada yang buat okey. Bertambah tu mesti bertambahnya. Bukan menguncuk. Maknanya dosa. Dia bukan tambah isteri, tapi tambah dosa. Sebab dari awal dia sudah ada something wrong. Ada yang tak kena. Sebab tu bukan suka-suka nak melakukan satu perkara. Baik, itu saja. Sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Terima kasih kepada pihak Surah An-Nur, Cik Zul dan semua jawatan kuasa. Moga-moga Allah rahmati kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Tadi saya diam je, dia cakap, jawab balik, ada yang okey. Ada yang okey buat. Yang tak okey belajar. Kalau tak betul, belajar cakap. Salah tu, belajar. Suruh belajar. Suruh menuntut ilmu balik. Itu saja. Sehingga kita bertemu lagi pada suri yang akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata tu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan segala perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini. InsyaAllah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.